Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Yang pertama sekali yang saya hormati dan saya kasihi Al-Fadhil Dr. Nik Rusdiman yang juga merupakan sahibul baik bagi kita semua pada malam ini, dari pihak keluarga, ayahanda, nya, bonda, dan seterusnya lah yang kita hormati, dan hadirin hadirat para tetamu yang saya kira bila kita buat majlis ilmu bukan sekadar tamu bagi Dr. Nik Rusdiman, tetapi juga merupakan tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, dan kita juga bergembira berkongsi kegembiraan terhadap dua orang puteri, ya, Maryam Sarah dengan satu lagi tadi siapa? Hanan Adra. Jadi kita kongsilah tentang kegembiraan dan harapan semua doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mujahidah, ya, seorang hafizah, insya-Allah seorang ulama juga dari kaum wanita yang bakalah, insya-Allah. Baik, pada malam ni kita seperti doktor sebutkan tadi, kita sambung perbincangan kita daripada Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40. Walaupun saya ni sebenarnya nak mengajar di hadapan Dr. Nik ni, masya-Allah, dan tahu lah tu tempat ni dengan Ustaz Muhadir, jadi sangatlah kata susahnya, ya. Tapi oleh kerana tak tahu nak cakap macam mana, ya. Jadi cakap pada Ijal buat masuk juga, kena ada masuk juga Dr. Nik punya ni untuk pengajian, walaupun dengan penuh rasa rendah diri saya, tuan-tuan, ya. Maka saya mengambil amanah ini, dan dengan penuh rasa kerdil juga saya harap ya Allah dengarlah rintihan untuk kita mendapat sesuatu ilmu yang ilmu ini akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya lupakan semua perasaan-perasaan tadi, walaupun itulah yang kehadapan sebenarnya. Cuma saya gembira sebab boleh jadi tetamu pada Dr. Nik, alhamdulillah. Jadi dapat jadi tamu pun pada rasa-rasa, ya, insya-Allah. Baik, kita berhenti dulu di mana, ya, sebab patutnya saya janji nak pakai Al-Wafi, ya. Dan saya tengok beberapa orang sahabat dah beli Al-Wafi. Saya kebetulan, maaf tadilah, saya arrangement tu macam tersikit sebab daripada Masjid Negeri tadi, dan sana pun baru start Al-Adhkar Imam Nawawi, masih juga mukadimah, dan dah nak masuk dah pada, insya-Allah.
Jadi saya tertinggal kitab yang sepatutnya. Tetapi saya duk fikir sebab kalau macam kita bukanlah sebab kita mungkin sebulan sekali, dan saya fikir kalau syarah macam dalam itu mungkin kadang-kadang jadi terlampau panjang. Jadi saya pada pandangan saya lah, saya cuba insya-Allah kita ringkaskan, tetapi jadikan itu sebagai reference dan rujukan. Kalau kita baca tak berapa jelas, kita jadikan perbincangan masa kelas, insya-Allah. Boleh begitu agaknya. Maknanya bagi rakan yang dah beli, ya Allah beli, kita sebab kalau saya macam saya mengajar satu tempat tu, saya pergi words by words yang ada dalam yang Dr. Mustafa punya tu, memang sedap sebab dia fiqh, bila saya masuk fiqh hadis tu memang seronok kita bincangkan, kembangkan. Tetapi saya rasa kalau kita sebulan sekali, saya rasa takut nanti macam sikit sangat. So tak mengapa kalau kita bincangkan, kita ambil kesimpulan, saya ambil kesimpulan, maknanya insya-Allah hari yang ke next insya-Allah kita dah masuk pada hadis yang kedua, hadis yang ketiga, ya pun boleh begitu saya rasa. Ya. Jadi insya-Allah oleh kerana saya dah mula dengan mukadimah dalam pertemuan kita yang sebelum ini, anggaplah itu mukadimah insya-Allah. Bagi Arba'un An-Nawawiyah itu kita cerita tentang basmalah, kita cerita tentang hamdalah, dan insya-Allah saya tak payah syarah lagi selawat dan salam, ya. Kita pun tadi dah dengar qasidah-qasidah, ya, yang memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita terus masuk insya-Allah pada hadis yang pertama. Esok pun kerja, esok pun kerja insya-Allah, ya. Jadi kita cuba kompreskan dan padatkan. Semoga masya-Allah kita dapat menghayati hadis yang pertama ini, ya. Baik, dalam kitab ni tengok dalam Al-Wafi, tengok dalam mana-mana siapa yang ada. Maknanya yang tak ada kitab tu hafal, tak ada masalah. Maknanya golongan Al-Hafiz dah tu. Jadi kalau yang hafaz tu maknanya tak ada masalah. Ya. Baik, dalam hadis yang pertama, hadisnya riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Saya cuba baca daripada jalur sebab ni hadis pertama ni biasanya Imam Nawawi pun sendiri dia tulis tu agak beliau. Sebab Imam Ghazali, Imam Nawawi, Adhkar sebagai contoh, Riyadhus Salihin ataupun Arba'in, dia tidak buat kebiasaan ulama hadis, maknanya mencerita secara detail sanad dan rijal. Dia potong terus saja, dia masuk terus kepada apa hadis itu. Maknanya dia menggunakan dia punya kepakaran sebagai sandaran orang. Maknanya orang tahu Imam Nawawi adalah orang panggil dia sebagai Muhyiddin, ya, Muhyiddin dari segi kapasiti ilmu dia, sehingga orang zamannya itu ulama-ulama memanggilnya sebagai Muhyiddin, yang menghidupkan agama itu. Jadi sebab itu kita tengok dalam Arba'un An-Nawawiyah, dia tak akan buat panjang daripada rijal kepada rijal. Tetapi kalau kita tengok dalam Riyadhus Salihin contohnya, dia agak beria sikit pada hadis yang pertama. Ya. Okay, jadi sebab itu mari kita baca sama-sama dan kita melihat hadis ini. Baik. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya. Sekali lagi kita membaca daripada hadis yang sampai kepada kita oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau kita baca daripada jalur Imam Bukhari, kita akan dapati bahawa Imam Bukhari mengambilnya daripada gurunya Humaydi. Humaydi mengambil daripada Sufyan. Sufyan mengambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari Muhammad mengambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mengambilnya daripada Al-Qamah bin Waqas. Al-Qamah bin Waqas mengambilnya daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, ibni Naufal, ibni Abdul Uzza, ibni Riyah, ibni Abdullah,
Ibni Qurtib, Ibni Razzah, Ibni Ali, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni Ghalib, Ibni Fihr Al-Quraisy Al-Adawi. Itu jalur daripada jalur Imam Bukhari. Ya. Jadi tetapi macam kita kata, Imam Nawawi dibuat macam tu saja. Dia ambil siapa yang meriwayat, siapa mengeluarkannya, siapa para sahabat yang mendengarkannya. Yang mendengarnya, alhamdulillah pada malam ni kita mendengar daripada Amiril Mukminin. Ya, elok juga sebab kata orang-orang baik, ya, min dzikris salihin tanzilur rahmah. Kita menyebut nama-nama orang soleh ni dah memada untuk turun rahmat buat kita. Kita selalu sebut, bawa cerita, ya, bawa cerita tentang orang soleh, bawa cerita tentang Sayyidina Umar. Dan sebab tu dalam Islam ni sebenarnya, ya, kita ni disuruh sangat sentiasa hidup dengan cara positif. Ya, orang ini kata fikir positif. Sebenarnya Islam dah ajar kita awal lagi. Ya, biasakan bawa cerita orang-orang baik, cerita orang-orang baik, bercakap benda-benda yang positif. Dan hindar bila kita rasa kita dah trap kepada perkara-perkara negatif, ya. Words dan perkataan negatif tu pun elok kita sedar bahawa kita dalam zon negatif. Ya, kadang-kadang kita cakap antara yang negatif, contoh apa dia? Tak boleh, susah, sakit. Itu sebenarnya perkataan negatif yang kalau kita duduk lazim, dia akan memberi impact kepada jiwa kita. Jadi kalau kita sedar dah, kita ni jadi orang negatif, maka cara yang baiknya adalah zikrus salihin. Duduk dengan orang soleh, cakap dan cerita tentang orang soleh. Jadi Masya Allah, kalau kita cerita tentang Sayyidina Umar ni, Masya Allah, ya, dalam satu kisah menceritakan bagaimana Rasulullah duduk dengan malaikat Jibril dan kemudian lalu Sayyidina Umar. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sifatkan, ceritakan kepada aku tentang kebaikan Umar. Ya, Sayyidina Umar. Rasulullah minta ceritakan tentang kebaikan Umar daripada malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril jawab? "Lau kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasabtuha ya Rasulullah." Sekiranya lautan menjadi dakwah, pohon yang ada menjadi pena untuk aku menulis kebaikan Umar, aku tak mampu menulis kebaikan Umar sebab kebaikannya terlampau banyak. Kata malaikat Jibril. Maknanya nak bagi tahu, Masya Allah, kehebatan Sayyidina Umar yang dia yang mendengar daripada Nabi SAW. Jadi insya-Allah beberapa kali hadis ni kita akan dengar daripada Sayyidina Umar sendiri betapa rapatnya dengan Rasulullah SAW. Dan kali ini Sayyidina Umar mendengar satu hadis yang sebahagian ulama berkata 1/2 agama ada dalam hadis ini. Imam Asy-Syafi'i kata kata apa? 1/3. Ya. Imam Abu Dawud kata 1/2. Maknanya memahami hadis ini, boleh faham betul-betul hadis ini, kita boleh faham separuh agama. Kita boleh faham 1/3 agama. Kita boleh faham 1/4 agama daripada hadis ini saja. Yang hadis ini digunakan oleh para ulama menceritakan secara keseluruhan tentang agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi sebab tu kalau kita tengok di sini, kenapa? Sebab Nabi SAW menyebutkan bahawa innamal a'malu binniyat. Nabi gunakan kalimah innama, ya. Innama yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kalau situ apa? Sesungguhnya. Mana? Dalam buku tu sesungguhnya ke? Sesungguhnya. Ya. Sebab innama yang paling dekat dengan bahasa Melayu adalah hanya senya. Innama, bila kita tanya, innama kita terjemah. Adatul hasr lil hasar. Ya. Sebab kita terjemahkan dengan hanya senya. Dia beza. Inna, sebab tu dia bukan inna. Kalau sesungguhnya innal a'mala, tetapi Nabi gunakan innama. Inna, hanya senya. Hanya senya seolah-olah selain daripada itu tidak. Ya, itu maksud hanya senya. Hanya senya. Selain daripada itu tidak. Maknanya selain daripada amal, selain daripada niat, tidak ada amal. Tidak beramal, tak mungkin akan jadi amal. Itu maksudnya. Jadi sebab tu kadang-kadang
terjemah itu pun kadang-kadang dilihat mana yang lebih dekat. Nampaknya penterjemah pun digunakan kalimat, walaupun dalam syarah itu diterangkan kenapa gunakan kalimat innama, tak gunakan kalimat inna. Baik, jadi kita nampak Nabi SAW menyebutkan bahawa hanya senya amal-amal itu dengan niat-niat. Maksudnya di sebalik segala amal-amal kita ini, ya, di sebalik segala amal-amal yang akan amal-amal ini di sebaliknya mesti ada niat. Nabi nak bagi tahu pada kita, di sebalik semua amal-amal ini, di sebalik itu kalau kita cek mesti ada dia punya niat dia, intention dia. Mesti ada dia punya niat dia. Tidak ada amal melainkan di balik amal itu mesti ada niat. Tak boleh berlaku satu benda dengan tiba-tiba berlaku. Dia mesti ada di sebaliknya niat. Dan sebab itulah saya suka bila saya gabungkan dengan masya-Allah, ya, dalam psikologi sendiri pun masya-Allah menyebutkan bahawa setiap perbuatan mesti ada niat, ya? Every attention have intention. Semua attention dia ada intention, ya? Semua perbuatan, behavior itu di sebaliknya itu dipercayai. Dan ya, kalau kita tengok, kebetulan saya pun tengok dalam NLP, Neuro Linguistic Programming. Sebab manusia ni katanya kita ni melalui bahasa itu diprogramkan. Kita berus gigi, tuan-tuan, kita berus gigi, kita tak pernah bilang, tapi sebenarnya hampir sama setiap hari. Kalau lepas ni rajin bilang, cuba bilang. Sebenarnya kita ulang benda yang sama, banyak kali itu sama. Dan saya tak sama dengan doktor ni, jumlah, cara dia. Dan kita buat sebab program itu oleh kita programkan dia. Dan maknanya kalaulah semua perbuatan itu, walaupun kata berus gigi, sebenarnya mesti ada niat. Kenapa kita berus gigi? Jadi sebab tu mereka percaya kalau nak betulkan perbuatan, bila kita nak membetulkan perbuatan seorang, kelakuan seorang, apa yang kita kena betulkan? Betulkan sumber dia, niat dia. Nampak? Psikologi percaya dan Nabi ajar benda ni. Nabi SAW ajar bahawa dalam konteks kita nak membetulkan amalan, kelakuan, maka sebenarnya kalau kita nak kelakuan itu jadi baik, maka perbetulkan, murnikan dia punya niat dia, ya. Jadi sebab itu masya-Allah, innamal a'malu binniyat. Walaupun kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memang suruh kita beramal, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wama umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintah kita melainkan ibadah satu. Tetapi di sebalik ibadah tu Allah nak adalah mengikhlaskan dirinya. Jadi dalam apa saja amal yang kita buat, kita mengaji, kita solat, apa saja amal-amal yang kita buat, Allah nak tengok adalah sejauh mana kita itu ikhlas. Jadi ikhlas adalah puncak bagi semua amal ibadah kita. Saya ulang. Ikhlas adalah merupakan puncak bagi semua amal-amal yang dibuat. Bukan soal amal tu Allah nak tengok, tetapi Allah nak tengok sejauh mana amal itu ada bersamanya, ada di dalam hati orang yang beramal itu adalah keikhlasan. Dan sebab itulah kalau kita tengok Imam Nawawi ditulis, sesungguhnya nak mencapai ikhlas yang kena betul pertama sekali adalah niat. Sebab ikhlas itu adalah maksud, maka niat itulah qasad. Ya, maksud tu tujuan, maka niat itulah permulaan untuk sampai. Kalau kita salah kita punya bearing permulaan ini, memang tak akan sampai pada maksud. Memang tidak akan sampai pada maksud. Jadi masya-Allah, kalau itu penting sangat kita memahami dan membincangkan soal niat. Dan kemudian bila kita membincangkannya, kita kena buat satu lagi, kata Nabi, jaddid, perbaharui niat kita. Sebab niat kita ni kadang-kadang dia jadi mula-mula okey, lepas tu kadang-kadang adanya hambatan, cabaran, niat kita berubah. Maka perbetulkan balik kita, jaddidis safinah. Sebab Nabi menyebutkan bahawa safinah itu adalah sampan, sampanlah yang menyebabkan kita sampai ke destinasi. Maka kalau rosak sampan kita, kita takkan sampai ke destinasi. Walaupun kita nak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak sampai. Baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan hanya senya bagi setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Ya. Hanya senya bagi seseorang itu ialah apa yang berdasarkan apa yang diniatkan dia. Maknanya kita ini nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala
bukan pada amal. Bila Nabi dah sebut itu bukan pada amal, tetapi pada niat di sebalik amal itu. Maknanya dua orang yang bersolat, Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai dia bukan atas perbuatan dia itu, tetapi Allah tengok bagaimana niat dalam hati dia saat dia melakukan perbuatan itu. Jadi sebab tu Masya Allah kita ni ada kerja lagi kena buat. Bila kita dah boleh beramal, Masya Allah, marilah kita terus perbetulkan niat kita agar akhirnya niat kita itu betul-betul hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Nabi SAW menyebutkan dalam isu yang kritikal, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasul. Dan nak bagi tahu juga, ada orang yang hijrahnya perbuatan berlaku, amal berlaku, tetapi niat dalam hatinya, perbuatan kita nampak bahawa dia berhijrah. Kita nampak dia berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dua orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah berpindah, Sayyidina Abu Bakar berpindah, Sayyidina Umar berpindah. Dan ada seorang lagi yang berpindah, tetapi dia berpindah kenapa dia? Kerana untuk mendapat habuan dunia, ataupun untuk mengahwini seorang wanita, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saya suka juga nak membincangkan. Saya lihat saya cuba cari dalam syarah-syarah Arba'un ini, ataupun dalam syarah-syarah selain daripada Arba'un tentang hadis ini, siapa lelaki itu? Siapakah lelaki yang Rasulullah maksudkan? Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi? Yang Sayyidina Umar dengar ada seorang lelaki yang berhijrah. Makna dia adalah refer, merujuk kepada seorang. Siapa nama dia? Gelaran untuk dia. Dan gelaran ini orang faham secara umum. Ada seorang lelaki yang dia berhijrah kerana Ummu Qais. Maka biasanya dalam pengkajian rijal, kita nak cari siapa nama lelaki itu. Dan satu yang menarik, setakat yang ni lah saya tak pasti, ya, tidak kita jumpa siapa nama lelaki itu. Agaknya kenapa Kenapa tak dapat nama? Kita tak boleh namakan lelaki. Kenapa kita tak dapat namakan siapakah lelaki yang dia tu berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bukan sebab nak hijrah tapi sebab nak kahwin. Yang perempuan namanya Ummu Qais. Setakat yang saya periksa dalam banyak syarah, memang saya tak jumpa. Tak ada jumpa lelaki itu. Bahkan Ibnu Abbas berkata, kamu tidak akan menjumpainya. Kenapa? Sebab adab para sahabat. Adab para sahabat sebab benda tu tak elok. Bila tak elok, dia takkan cerita. Dia ambil secara umum, kita faham, oh, ada orang. Siapa orang tu? Kita tidak boleh chunking down. Chunking sampai kita dapat, oh, lelaki itu. Saya pernah mengajar dan seorang kata, ustaz, ada ustaz. Oh, siapa dia? Oh, nama dia Khatib.